Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang waktu-waktu yang dilarang daripada menunaikan solat pada waktu tersebut. Dan setelah kita membaca hadis-hadis tersebut, maka Imam Nawawi telah menukilkan bahawa ada 5 waktu yang dilarang untuk solat selepas daripada menunaikan solat fardu subuh hinggalah matahari terbit. Yang kedua, setelah selesai menunaikan solat fardu asar sehingga matahari terbenam. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbit. Yang keempat, ketika matahari sedang terbenam. Dan yang kelima, sewaktu istiwa, matahari berada tegak di atas kepala dan juga berada betul-betul di pertengahan. Di pertengahan, tidak condong ke arah barat, tidak condong ke arah timur, dipanggil istiwa. Maka itulah waktu yang dilarang. Riwayat 1933 nak menerangkan bahawa walaupun ini adalah waktu-waktu dilarang, namun apabila sesuatu solat itu ada mempunyai sebab seperti tahiyatul masjid, solat jenazah dan seumpamanya, maka ada keharusan untuk menunaikan solat pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Dan inilah yang kita belajar daripada kata-kata Aisyah pada riwayat yang ke-1931 dan juga 1932 dan juga riwayat Ummu Salamah pada 1933. Baca hadis ni. Maka daripada Quraib, siapakah Quraib? Quraib merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas. Maka berkata Quraib, anna Abdullah bin Abbas. Yang pertama, Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdurrahman bin Azhar. Yang ketiga, Miswar bin Makhramah. 3 orang ini. Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah. Maka 3 orang ini telah menghantar beliau, iaitu Quraib, untuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka ketiga orang ini telah berkata kepada Quraib, Iqra' alaiha salam minna jami'a. Sampaikanlah kepada Ummul Mukminin Aisyah ucapan salam daripada kami kesemuanya. Wasalha, dan bertanyalah kepada Ummul Mukminin Aisyah anir rak'ataini, berkenaan tentang 2 rakaat yang Nabi pernah tunaikan ba'dal asar, setelah Nabi SAW menunaikan solat fardu asar. Maka Nabi SAW selepas asar, Nabi tunaikan 2 rakaat pada waktu itu solat. Maka ketiga-tiga ini hantar Quraib untuk bertanya lebih detail kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Waqul, dan katakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, inna ukhbirna, sesungguhnya kami telah dikhabarkan, annaka, bahawa sesungguhnya kamu wahai Ummul Mukminin, tusallinaha, kamu juga menunaikan solat 2 rakaat selepas fardu asar. Wa qad balaghana, dalam keadaan sesungguhnya telah sampai kepada kami, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha anha, telah melarang
daripada menunaikan solat pada waktu tersebut. Maka kenapa Nabi solat 2 rakaat selepas asar? Dan kalau kita baca riwayat Aisyah, pada banyak waktu, bukan sekali, bukan 2 kali, dan Nabi SAW larang daripada menunaikan solat pada waktu tersebut. Setakat ni faham ke? Qala, maka berkata Quraib, Qala Ibn Abbas, maka berkata Abdullah bin Abbas kepada Quraib untuk sampaikan kepada Aisyah, wa kuntu asrifu, dalam keadaan aku kerap melarang bersama dengan Umar bin Khattab an-nas 'alaiha, manusia daripada menunaikan solat selepas selesai solat fardu asar. Qala Quraibun, maka utusan yang bernama Quraib ini telah berkata, dia pun menceritakan situasi dia. Fadakhaltu 'alaiha, maka aku telah masuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Wa ballaghtuha, aku telah sampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah ma arsaluni bihi, apa-apa yang mereka telah mengutuskan aku dengan tujuan tersebut, iaitu sampaikan salam, bertanya tentang solat 2 rakaat yang Nabi tunaikan selepas daripada solat fardu asar. Kenapa Nabi buat begitu? Padahal Nabi larang daripada menunaikan solat selepas daripada fardu asar. Maka berkata Ummul Mukminin Aisyah, Sal Umma Salamah, pergilah bertanya dengan Ummu Salamah. Kenapa? Kerana pada waktu itu beliau lebih tahu. Maka daripada sini kita belajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua 45, kata Imam Nawawi, fihi annahu yustahabbu, bahawa sunnah digalakkan untuk seseorang berilmu, idza tuliba minhu tahqiq amrin muhim, apabila diminta daripadanya jawapan tentang sesuatu perkara yang penting, wa ya'lamu anna ghairahu a'lam bih, dan beliau tahu ada orang lain yang lebih mahir, lebih mengetahui, lebih berilmu tentang perkara tersebut, maka pada waktu itu ayyurshidahu ilaihi, hendaklah dia suruh orang tersebut berjumpa dengan orang yang lebih mahir. Maka itu sunnah dia. Aisyah dia boleh je jawab, sebab nanti kita akan baca hadis beliau yang mana beliau ada riwayat yang Nabi ketika mana bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah, Nabi solat 2 rakaat selepas asar. Tetapi riwayat tu lebih detail, lebih sempurna ada pada Ummu Salamah. Maka dia suruh Quraib untuk berjumpa dengan Ummu Salamah. Dan ini zaman kita penting. Ada sebahagian orang kepakaran dia adalah tajwid. Tajwid adalah kepakaran dia. Maka bila orang tanya hukum ahkam tentang solat, maka dalam keadaan dia tidaklah mahir fiqah, maka dia pergi bagi jawapan fiqah. Itu yang kadang-kala kita dengar. Kalaulah tak baca at-tahiyat betul-betul, maka pada waktu itu batal solat. Padahal tidak ada bacaan tajwid dalam at-tahiyat. Perintah untuk membaca dengan tajwid hanya pada Al-Quran. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bukan semua bahasa Arab pada waktu itu perlu dibaca dengan tajwid. Maka kalaulah seseorang itu dia baca doa iftitah, maka tak baca dengan tajwid, maka batal solat. Bagaimana nak batal? Doa iftitah pun sunat. Macam mana boleh batal? Doa iftitah pun tak wajib. Tahiyat awal pun bukan rukun, tak membatalkan solat. Begitu juga banyak benda. Banyak orang apabila ditanya, dalam keadaan dia tahu dia tak tahu, namun pada waktu itu dia tak bimbing orang untuk bertanya kepada orang yang betul. Itu baru satu contoh. Orang yang fiqah, dia tak sepatutnya menjawab pertanyaan yang dia tak tahu daripada tasawuf. Orang yang pada waktu itu tidak ada kemahiran Al-Quran, jangan bercakap tentang persoalan yang berlega tentang Al-Quran. Orang yang tak tahu hadis, maka dia jangan menjawab sesuatu yang bukan bidang dia. Maka Ummul Mukminin Aisyah, walaupun dia ada hadis tersebut, tetapi Ummul Mukminin Aisyah kata, pergi tanya Ummu Salamah, sebab beliau lebih tahu daripada aku. Walaupun Aisyah pun tahu, Nabi pernah solat di sisinya 2 rakaat selepas waktu asar, selepas fardu asar. Tetapi dia kata, jumpa pada waktu itu dengan Ummu Salamah. Sebab Ummu Salamah ada cerita detail dia, ada kisah detail dia. Bertanya kepada Ummu Salamah, dan ini yang Imam Nawawi highlightkan, orang yang dia tahu bahawa ada orang yang lebih tahu daripada dia, maka dia jangan jawab soalan tersebut, bahkan dia bimbing orang tersebut
untuk pergi bertanya kepada orang yang lebih tahu. Itu adalah adab dia. Itu adalah sunnah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mana tadi? Okey. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, pergilah bertanya kepada Ummu Salamah. Fa kharajtu ilaihim. Maka kata Quraib, aku pun telah keluar dan kembali kepada 3 orang tadi, Abdullah bin Abbas, Abdul Rahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah radhiyallahu taala anhum. Fa akhbartuhum, aku telah khabarkan kepada mereka biqauliha, dengan kata-kata Ummul Mukminin Aisyah. Faradduni, maka mereka telah mengembalikan aku, menghantarkan aku untuk berjumpa dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, juga isteri Nabi. Ummu Salamah ini nama dia adalah Hindun, daripada Banu Makhzum, daripada kabilah Abu Jahal. Beliau daripada Banu Makhzum, daripada kabilah Abu Jahal. Apabila Abu Jahal adalah antara kabilah yang banyak memusuhi Nabi. Tetapi apabila Nabi SAW selepas kematian Abu Salamah, suami kepada Ummu Salamah, dan Nabi mengahwini Ummu Salamah, menjadikan sebahagian daripada orang-orang Banu Makhzum berlembut hati kepada Islam. Antaranya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sebab mereka tengok Nabi SAW melayani dengan baik kabilah mereka, walaupun mereka adalah orang yang memusuhi Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak alim Syafi'i, terima kasih di atas gift yang diberikan, begitu juga yang lain. Maka ketiga-tiga orang ini menghantar Quraib untuk berjumpa pula dengan Ummu Salamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bimislima arsaluni, dengan soalan yang sama yang mereka telah hantarkan aku dengannya untuk bertemu dengan Aisyah. Faqalat Ummu Salamah, maka berkatalah Ummul Mukminin Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW yanha anhuma, melarang daripada menunaikan solat pada waktu tersebut. Nabi SAW telah larang. Maka kata Aisyah, maka kata Ummul Mukminin Ummu Salamah, ya, aku pun telah dengar yang Nabi SAW melarang daripada menunaikan 2 rakaat pada waktu menunaikan sebarang solat pada waktu selepas daripada fardu asar. Summa ra'aituhu, kemudian aku telah melihat Nabi SAW yusallihima, menunaikan 2 rakaat, amma hina sallahuma fa innahu sallal asar. Adapun sewaktu baginda Nabi SAW menunaikan 2 rakaat tersebut, maka Nabi pada waktu itu telah selesai solat fardu asar. Maka kata Ummul Mukminin Ummu Salamah, aku juga pernah dengar Nabi larang untuk menunaikan solat selepas waktu asar. Selepas selesai fardu asar, Nabi larang solat. Tapi kata Ummu Salamah, aku pernah melihat Nabi SAW ketika mana dah habis solat asar, Nabi dah tunai solat asar, Nabi SAW menunaikan 2 rakaat solat. Ummu Salamah kata, aku nampak. Dan Nabi SAW tunaikan solat tersebut di rumah Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Thumma dakhala, maka beliau menceritakan, Nabi SAW telah masuk ke rumah. Wa indi niswatum min bani Haram, dan bersama denganku ada beberapa wanita daripada kabilah Banu Haram. Minal Ansar, satu kabilah daripada golongan Ansar. Fasallahuma, maka Nabi SAW pada waktu itu baru selesai solat fardu asar. Dan sebenarnya tak boleh solat apa-apa, kerana itu adalah waktu yang dilarang. Maka Nabi SAW telah tunaikan 2 rakaat solat setelah selesai solat fardu asar. Okey. Fa arsaltu ilaihil jariyah, maka aku telah mengutus kepada baginda seorang hamba perempuan. Fakultu, aku berkata kepada hamba perempuan tersebut, qumi bijambih, berdirilah kamu bersebelahan dengan Nabi. Fakulilah, bisiklah kepada Nabi. Taqulu Ummu Salamah, Ummu Salamah telah berkata, wahai Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni asma'uka, sesungguhnya aku mendengar kamu, tanha, telah melarang daripada menunaikan 2 rakaat ini selepas fardu asar. Wa araka, namun aku melihat kamu tusallihima, sedang menunaikannya. Maka kata Ummul Mukminin Ummu Salamah, wahai hamba perempuan,
pergi berdiri dekat Nabi, bisik kat Nabi, "Wahai Rasulullah, Ummu Salamah hantar aku. Ummu Salamah kata, engkau telah melarang daripada menunaikan solat selepas fardu asar. Namun sekarang ini kenapa tuan tunaikan?" Kemudian Ummu Salamah pesan lagi kepada hamba ini, "Fa in asyara biyadih, kalaulah baginda memberi sesuatu isyarat dengan tangan baginda, fastakhiri anhu, maka menjauhlah daripada baginda." Kalaulah Nabi bagi isyarat pada waktu tu jangan ganggu ke apa, maka menjauh. Cakap sekali je dengan Nabi. Maka daripada sini apa pengajaran yang kita boleh dapat? Nah, pengajaran daripada sini yang kita boleh dapat adalah, Allahumma salli ala Muhammad sebentar. Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pada baris yang ke-13, daripada perbuatan Ummu Salamah yang pada waktu itu mengingatkan Nabi, "Wahai Rasulullah, tuan solat apa ni? Sebab tuan yang dah larang untuk tunaikan solat selepas selesai fardu asar. Namun sekarang ini kenapa tuan tunaikan?" Maka perbuatan Ummu Salamah yang mengingatkan Nabi, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana tadi? Okey. Wa fi hadzal kalam, jumpa tak? Dan daripada kenyataan Ummu Salamah isteri Nabi ini, annahu yanbaghi littabi, maka daripada sini kita belajar selayaknya bagi seorang pengikut, idza ra'a minal matbu', apabila dia melihat sesuatu daripada orang yang dia sedang ikut, syai'an, sesuatu, yukhaliful ma'ruf min tariqatihi wal mu'tad min halih, perkara yang bertentangan daripada kebaikan yang diajar, perkara yang bertentangan daripada adat kebiasaan, ayyas'alahu, maka hendaklah dia bertanya, bilutfin, dengan lemah lembut daripada orang yang diikut tadi. Dia tak boleh kata, orang ni buat semua betul. Tak, dia kena pastikan dulu. Lalu kalaulah seseorang pengikut tadi, seseorang pengikut, mana-mana, sama ada daripada sudut agama dan sebagainya, daripada sudut guru, syekh dan sebagainya, maka perbuatan Ummu Salamah yang hantar seorang hamba mengingatkan Nabi, bertanyakan kepada Nabi kenapa Nabi tunaikan solat yang Nabi larang selepas solat fardu asar, menjadi satu dalil bahawa seorang pengikut, dia tak patut ikut seorang guru dia, ustaz dia, syekh dia, ataupun orang yang dia sedang ikuti membuta tuli. Sebab Ummu Salamah pun buat begitu, padahal Nabi boleh dapat wahyu. Maka apabila dia nampak ada perkara yang bertentangan daripada kebaikan, yang berbeza daripada sesuatu yang baik, kata Imam Nawawi, hendaklah dia bertanya. Hendaklah dia bertanya. Fa in kana nasiyan, maka jika adalah ketuanya, pemimpin dia ataupun gurunya pada waktu itu lupa, raja'a anhu, maka guru dia boleh tarik balik perbuatan dan ucapan dia. Wa in kana amida, kalaulah memang guru, pemimpin dia, tok guru dia memang dengan sengaja buat benda tersebut, walahu makna, dan dia mempunyai sebab dan dalil yang tertentu, arafahu tabi', maka pengikut tadi dia akan tahu maklumat dan dia boleh beroleh ilmu. Tapi syarat dia, janganlah pada waktu itu mengikut membuta tuli. Mesti pada waktu itu ingatkan pemimpin. Macam Nabi SAW. Nabi SAW sendiri pernah terlupa dalam solat. Solat 4 rakaat, Nabi hanya tunai 2 rakaat. Maka pada waktu itu Zulyadain telah pergi kepada Nabi, tanya kepada Nabi, "Aku siratis solah, adakah solat sekarang dah jadi pendek wahai Rasulullah? Selalunya 4, kenapa tuan solat 2?" Dan memang Nabi SAW benar-benar lupa. Tapi pengikut yang tak bagus adalah semua yang orang yang diikuti, pemimpin ataupun tok guru, semua yang tok guru ataupun pemimpin dia buat diikut 100%. Walaupun berbeza daripada apa yang dia tahu, daripada kebiasaan yang dia tahu. Dan itu adalah pengikut yang tak bagus. Sebab dia mengikuti membuta tuli. Dalam keadaan Nabi SAW pun ada terlupa pada satu-satu situasi yang Allah kehendaki. Maka sebab itu perbuatan Ummu Salamah ini menjadi dalil, itulah sunnah dan itulah cara yang terbaik. Jelas ke jelas? Okey. Maka Ummu Salamah pesan kepada hamba tersebut.
Fafa'alatil jariyah, maka hamba perempuan telah buat apa yang Ummu Salamah sebutkan. Fa asyara biyadih, maka Nabi telah berikan isyarat untuk tunggu sebentar. Fastakharat anhu, maka hamba perempuan ini telah menjauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, apabila baginda telah selesai salat, baginda bersabda, ya banata Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abu Umayyah, iaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Sa'alti anir rak'atain, kamu telah bertanya tentang 2 rakaat yang aku tunaikan selepas asar. Innahu atani unasun, maka Nabi terangkan sebab itu adalah 2 rakaat apa. Sabda Nabi, sesungguhnya telah datang kepadaku sekelompok orang min Bani Abdul Qais, daripada rombongan Abdul Qais, bil Islam, berkenaan tentang Islam. Fasyaghaluni, maka mereka telah menyibukkan aku daripada aku dapat menunaikan 2 rakaat ba'diyah zuhur, fahuma hatan, maka ini adalah 2 rakaat qabliyah ba'diyah zuhur. Maka Nabi terangkan, solat yang aku buat lepas asar ni, dia bukan ba'diyah asar, sebenarnya adalah ba'diyah zuhur, 2 rakaat selepas zuhur yang aku tak sempat nak tunaikan sebab ada orang jumpa dan dia menyibukkan aku sampailah masuknya waktu asar. Jelas ke jelas? Daripada bawah, daripada penghujung syarah An-Nawawi, baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, apa kata Imam Nawawi? Minha, daripada hadis ini, perbuatan Nabi ini, yang kita belajar, yang pertama, isbatu sunnati zuhri ba'daha. Daripada sini kita tahu betapa pentingnya kedudukan sunat selepas daripada solat fardu zuhur. Itu satu. Wa minha, dan pengajaran yang kedua, annas sunan ar-ratibah, solat-solat sunat yang rawatib, qabliyah subuh, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isyak. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, solat-solat rawatib, maka idza fatat, maka apabila tertinggal, disunnahkan untuk mengqadakannya. Dan inilah pandangan yang tepat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kita belajar lagi daripada hadis ini adalah anna salata allati laha sabab. Sesungguhnya solat-solat yang mempunyai sebab untuk ditunaikan. Macam contoh tadi Nabi solat, kenapa? Sebab Nabi tak solat ba'diyah zuhur. Ada sebab. Begitu juga solat jenazah. Kenapa solat jenazah? Sebab ada kematian. Kenapa solat hajat? Sebab ada hajat dan keperluan dan seumpamanya. Maka daripada sini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, solat-solat yang bersebab la tukrahu, tidaklah makruh untuk ditunaikan pada waktu-waktu yang dilarang ini. Wa innama yukrahu, hanya sahaja solat yang dilarang pada 5 waktu ini, kata Imam Nawawi, adalah solat yang tidak ada sebab. Contohnya nafil mutlak. Ataupun contoh sebabnya pada waktu itu adalah mutaakhir, adalah kemudian. Maka solat-solat yang tak ada sebab, itu yang dilarang untuk solat. Adapun solat yang ada sebab, sebab Nabi pun buat selepas fardu asar. Maka daripada situ menjadi dalil solat yang ada sebab, maka boleh untuk ditunaikan. Jelas ke jelas? Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, terus baca. Ini hadis tadi baca. Tak habis lagi kan? Okey, baca. Riwayat-riwayat ini nak menceritakan tentang Ummul Mukminin Aisyah punya riwayat pula. Ummul Mukminin Aisyah selalu sebut Nabi bila habis asar, Nabi SAW akan solat 2 rakaat. Yang mana solat 2 rakaat ini, dalam sebahagian dari Ummul Aisyah menyebut 2 rakaat qabliyah asar yang Nabi tak sempat. Maka bukan sekali 2 Nabi buat, banyak kali. Kalaulah Nabi tak sempat qabliyah asar, Nabi akan bawa ke selepas asar. Kalaulah Nabi tak sempat ba'diyah zuhur, Nabi akan pada waktu itu bawa ke selepas asar. Sebab Nabi sibuk, ada orang nak jumpa dan sebagainya. Sebentar. Mana tadi?
Okey, ini dia. Pada baris yang kedua daripada hujung syarah An-Nawawi. Maka daripada sikap Nabi, Nabi seorang yang jarang meninggalkan amalan. Tetapi di sini kata Imam Nawawi, daripada sini kita boleh belajar idza ta'aradatil masalihu wal muhimmat. Apabila bertembung perkara yang penting dengan perkara yang lagi penting, maka pada waktu itu budia bi ahammiha, maka hendaklah belajar untuk prioritas, untuk utamakan benda yang penting. Macam Nabi, adakah solat penting bagi Nabi? Sangat penting. Sebab Nabi tak pernah tinggalkan walaupun solat-solat rawatib. Tapi bila ada orang nak jumpa dengan Nabi kerana nak masuk Islam, maka Nabi tangguhkan dahulu solat dan Nabi SAW solat selepas asar. Daripada sini juga kita belajar solat-solat rawatib boleh untuk diqadakkan. Solat-solat rawatib boleh untuk diqadakkan. Terus baca hadis. Abu Salamah telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala tentang 2 rakaat yang Nabi SAW kerap menunaikannya selepas solat fardu asar. Faqalat, berkata Aisyah, kana yusallihima, adalah Nabi SAW kebiasaannya menunaikan 2 rakaat sebelum asar. Maka gariskan bawah ni. Dalam riwayat ini menunjukkan bahawa ada solat qabliyah asar yang bila Nabi tak sempat buat, Nabi akan gantikan selepas asar. Begitu juga dalam riwayat Ummu Salamah tadi, 2 rakaat ba'diyah zuhur yang Nabi tak dapat nak buat kerana ada orang datang jumpa, maka Nabi qada balik selepas fardu asar. Daripada sini juga dalil untuk mazhab Syafi'i. Apakah dalil dia? Orang yang tak sempat qabliyah subuh, maka dia boleh untuk menunaikan qabliyah subuh selepas habis selesai solat fardu subuh. Sebab itu yang Nabi buat. Sebab itu kata Aisyah ketika mana ditanya tentang 2 rakaat yang Nabi SAW tunaikan selepas fardu asar, maka Aisyah menjawab, kana yusallihima qabla al-asar. Adalah 2 rakaat tersebut Nabi biasa menunaikannya sebelum asar. Bererti dia adalah qabliyah asar. Summa innahu syughila anhuma. Kemudian Nabi SAW telah disibukkan daripada menunaikannya. Au nasiyahuma, ataupun baginda lupa. Maka sebab itu Nabi SAW menunaikan 2 rakaat tersebut selepas fardu asar. Summa asbatahuma, kemudian Nabi SAW kembali istiqamah menunaikannya pada waktunya. Maksudnya Nabi taklah selalu, kecuali bila ada kesibukan. Maka bila Nabi dah qada, Nabi SAW akan tunaikan balik pada waktunya. Qabliyah pada sebelum, ba'diyah selepas mana-mana solat. Wa kana idza shalla salata asbataha. Dan adalah Nabi apabila menunaikan sesuatu solat, Nabi akan istiqamah menunaikannya. Qala Yahya ibnu Ayyub, qala Ismail, yakni dawama alaiha. Maksud asbata adalah istiqamah berterusan menunaikannya. Jelas ke jelas? 1935 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, ma taraka Rasulullah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas asar di sisiku sekalipun. Ini menunjukkan itu bukanlah perbuatan sekali 2, banyak kali. Nabi SAW ada solat yang Nabi tak sempat buat kerana ada orang nak jumpa Nabi. Nabi akan tunaikan selepas fardu asar. Tapi kat mana? Dekat dalam rumah Ummahatul Mukminin. Maka pengajaran yang kita sebut tadi, sama juga macam subuh. Qabliyah subuh yang kita tak sempat buat, kita boleh buat selepas fardu subuh. Kerana solat-solat yang bersebab tidak pada waktu itu dilarang. Sebab Nabi SAW pun buat. Sebab itu kata Aisyah, tak ada sekalipun yang Nabi tak solat 2 rakaat selepas asar. Nak menunjukkan kerapnya Nabi SAW melakukannya. Maka sebab itu bila kita baca keseluruhan hadis, barulah kita faham cara ulama' fiqh mengeluarkan hukum. Kalaulah tidak, maka seseorang itu dia hanya melihat kepada satu konteks hadis dan dia menghukum begitu. Maka ada orang pertikaikan, kenapa dalam mazhab Syafi'i solat-solat yang bersebab pada waktu itu dibolehkan? Sebab Nabi SAW buat begitu.
Ianya bukanlah perkara yang Nabi buat sekali dua. Tetapi kata Aisyah dalam riwayat 1934 ini adalah Nabi 1935, ma taraka Rasulullah rak'ataini ba'dal asri indi qattu. Dan kita tahu selepas asar tak ada solat. Bererti ini adalah solat-solat yang Nabi tak sempat untuk menunaikan sama ada ba'diyah zuhur ataupun qabliyah asar. 1936 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, salatan ada dua salat, ma tarakahuma yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu di rumahku. Dan perkara yang kedua yang kita boleh belajar, solat-solat ini Nabi tak buat depan umum. Sebab nanti ada orang salah faham. Nabi buat di mana? Di dalam rumah Ummahatul Mukminin. Lalu kalaulah ada orang yang tak sempat qabliyah subuh dan dia nak tunaikan setelah selesai solat fardu subuh, maka jangan dia pergi tunai kat masjid ataupun dekat depan orang ramai, boleh terjadi fitnah dan salah faham. Di manakah hendak ditunaikan? Di rumah dia. Dan pada waktu itu jauh daripada pandangan manusia. Terus? Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat di rumahku sama sekali. Sama ada sirran wala alaniyah. Sama ada pada waktu sembunyi maupun pada waktu terbuka. Rakaatain 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat selepas asar. Maka 2 rakaat selepas asar ni bukan bererti ada ba'diyah asar tak. Tetapi ada solat yang Nabi ganti yang Nabi tak sempat untuk lakukan. 1937 baca. Bab yang seterusnya, maka daripada sini kata Aisyah, maka adalah makana yaumuhu, tidaklah pada hari yang Nabi SAW berada di sisinya kecuali baginda akan menunaikan 2 rakaat solat di rumahku, iaitu 2 rakaat selepas fardu asar. Maka Nabi buat banyak kali. Sebab banyak kali Nabi SAW tak sempat untuk buat kerana ada orang nak jumpa dan sebagainya. 1938 menceritakan tentang sunnahnya 2 rakaat sebelum fardu maghrib. Qabliyah maghrib. Walaupun dia bukanlah termasuk dalam solat-solat yang muakkadah yang ditekankan. Tetapi sunnah untuk menunaikan 2 rakaat qabliyah sebelum maghrib. Apakah dalilnya? Riwayat 1938. Baca. Maka aku telah bertanya kepada Anas bin Malik, kata Mukhtar bin Fulful berkenaan tentang solat sunat selepas fardu asar. Maka berkata beliau, kerana Umar adalah Umar bin Khattab akan memukul al-aidi, tangan-tangan, yadribul aidi, akan memukul tangan-tangan orang yang menunaikan solat selepas fardu asar. So bagi Umar bin Khattab pandangannya tak ada solat boleh ditunaikan selepas solat fardu asar. Sebab itu Aisyah pada waktu itu tegur Umar bin Khattab pada riwayat 1931. Terus wa kunna, dalam keadaan kami pernah menunaikan solat pada zaman Nabi SAW 2 rakaat selepas matahari terbenam sebelum solat fardu maghrib. Maka ini dalil bahawa para sahabat waktu zaman Nabi mereka tunai 2 rakaat qabliyah maghrib. Terus fakultu, maka pernah ditanya kepada Anas bin Malik, adakah Nabi SAW juga menunaikan solat 2 rakaat qabliyah maghrib tersebut? Maka Anas bin Malik berkata, kana yarana, Nabi SAW nampak kami menunaikan solat tersebut. Falam ya'murna, maka baginda tidak menyuruh, walam yanhana, dan Nabi tak larang. Nabi diam je bila nampak para sahabat menunaikan qabliyah maghrib 2 rakaat. Terus 1939, ini nak menunjukkan pada sahabat bila selesai di azan maghrib, mereka bersegera untuk menunaikan solat qabliyah maghrib. Baca.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, kunna bil Madinah, kami sedang berada di Madinah, fa iza azzanal muazzinu, maka muazzin melaungkan azan untuk solat fardu maghrib, ibtadaru, maka telah bergegas ke arah tiang-tiang. Para sahabat akan cari tiang-tiang untuk menunaikan solat. Maka daripada sini juga kita belajar solat menghadap kepada tiang tidaklah membatalkan solat. Faraka'u rak'atain, lalu mereka menunaikan solat 2 rakaat. Hatta innar rajulal gharib, sehingga sesungguhnya jika ada orang asing masuk ke dalam Masjid Nabawi, fayahsib, maka dia akan menyangka bahawa solat fardu maghrib telah selesai. Min kathrati man yusallihima, kerana ramainya para sahabat yang menunaikan solat qabliyah maghrib. Jelas ke jelas? 1950 baca. Panggil Kak Safi ya. Sabda Nabi SAW, ini dalil yang lain berkenaan tentang qabliyah maghrib. Sabda Nabi SAW, baina kulli adhanaini salatun, di antara setiap 2 azan adanya solat. Setiap 2 azan adanya solat. Apakah maksud azan di sini? Iaitulah azan dan iqamah. Maka sabda Nabi, di antara azan dan iqamah adanya solat. Dan Nabi sebut 3 kali. Sabda Nabi pada kali yang ketiga, liman sya'a, bagi sesiapa yang berkehendak untuk menunaikannya. 1941. Dalam riwayat ini kali keempat baru Nabi bersabda, liman sya'a, bagi sesiapa yang berkehendak untuk menunaikan solat di antara azan dan iqamah. Bab yang ke-19 berkenaan tentang solatul khauf. Maka solatul khauf ni ada banyak riwayat yang berbeza menceritakan solatul khauf Nabi SAW. Sebab itu pada baris yang kedua daripada penghujung syarah An-Nawawi, baris yang ketiga daripada penghujung syarah An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qad rawa Abu Daud. Jumpa tak? Jumpa tak semua? Baris yang ketiga daripada hujung syarah An-Nawawi. Tunjuk pada yang lain. Maka kata Imam Nawawi, wa qad rawa Abu Daud wa ghairuh, dan Imam Abu Daud dan sebagainya telah meriwayatkan berkenaan tentang salatul khauf bihaitsu yablughu majmu'uha, yang mana riwayat-riwayat yang terkumpul berkenaan tentang solat pada waktu takut adalah sebanyak 16 wajah, ada 16. Ada 16 riwayat, ada 16. Terlalu banyak riwayat tentang salatul khauf. Dan Nabi SAW pernah menunaikan salatul khauf fi 10 mawatin, pada 10 tempat. Ada 10 tempat yang Nabi SAW pernah menunaikan salatul khauf. Maka ada 16 riwayat. Sebab itu kita nampak ada pelbagai riwayat di sini. Secara ringkasnya, berkenaan tentang salatul khauf, dan inilah pandangan yang mazhab Syafi'i, wal mukhtar anna hadzal aujuh, kesemua 16 cara salatul khauf ini jaizatun, adalah boleh, bihasbi mawatiniha, berdasarkan kepada situasi. Wa fiha tafsil wa tafri' masyhur fi kutubil fiqh, namun detail tentang syarat-syarat salatul khauf dan sebagainya ada di dalam kitab fiqh. Kita nak lihat dulu berkenaan tentang ringkasan 7 salatul khauf yang dikongsikan oleh Imam Nawawi daripada gabungan hadis yang kita bakal baca nanti. Maka kata Imam Nawawi, kita akan nampak pada bab ini beberapa hadis. Yang pertama, sebab itu kata Imam Nawawi, zakara Muslim fil babi arba'ata ahadith. Secara ringkasnya hadisnya banyak, tetapi Imam Muslim menukilkan dalam tajuk ini hadis daripada 4 perawi utama. 4 perawi pertama. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagaimanakah hadis Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW akan menunaikan solat 2 rakaat dalam perang. Sebab Nabi musafir. Sebab itu kalaulah peperangan yang dekat, Nabi SAW tak pernah menunaikan solatul khauf. Walaupun ketika mana peperangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Uhud, dan sebahagian para ulama menyebut solatul khauf hanya turun selepas daripada peperangan Ahzab. Maka ada beberapa pandangan.
Maka dalam riwayat Abdullah bin Umar, macam manakah cara Nabi solat? Salla bi ihdat ta'ifataini rak'ah wal ukhra muwajihah lil adu. Maka Nabi solat 2 rakaat. 1 rakaat Nabi akan imam kepada kumpulan pertama, kumpulan yang kedua menghadap ke arah musuh supaya musuh tak menyerang. Kemudian kumpulan yang pertama ini dia hanya solat 1 rakaat je dulu. Dia hanya solat 1 rakaat. Kumpulan pertama akan ambil tempat kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua akan datang dan solat dengan Nabi SAW. Nabi punya rakaat yang kedua dan mereka punya rakaat yang pertama. Kemudian Nabi bagi salam. Maka berkenaan tentang baki 1 rakaat pada setiap daripada 2 kumpulan ini, bagaimanakah mereka menunaikannya? Summa sallama, Nabi bagi salam. Faqadha haula'i rak'ah wa haula'i rak'ah. Maka Nabi SAW telah solat dengan kumpulan pertama 1 rakaat, mereka pun baru selesai 1, mereka bergilir. Nabi SAW solat dengan kumpulan yang kedua 1 rakaat, mereka pun hanya dapat 1 rakaat dengan Nabi SAW. Maka bagaimana mereka nak menghabiskan lagi 1 rakaat? Maka kata para ulama, mereka pada waktu itu sama ada habiskan serentak bersama-sama ataupun mereka habiskan pada waktu itu berasingan. Maka ini yang disebutkan di sini. Dan insya-Allah kita akan sambung balik pada jam 11 insya-Allah. Lagi sedikit kita akan sambung. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Terima kasih semua.